Sindiket Pemerdagangan Manusia di sempadan Malaysia Thailand kembali aktif. Sindiket pemerdagangan manusia bagi eksploitasi seks. 10 kes pemerdagangan rakyat Malaysia di dua negara Aktiviti perdagangan manusia merupakan masalah global yang sering berlaku dalam pelbagai peringkat umur tanpa mengambil kira jantina. Aktiviti ini melibatkan pergerakan manusia secara haram seperti membawa masuk atau keluar buruh secara tidak sah atau secara paksa. Pengambilan manusia bertujuan untuk melakukan aktiviti pelacuran, pekerjaan atau perhambaan. Baru-baru ini tular beberapa kes yang menjadi perhatian ramai yang melibatkan 5 rakyat Malaysia menjadi sindiket pemerdagangan di Myanmar. Mereka akhirnya selamat dibawa pulang ke Malaysia setelah menjadi tahanan di negara tersebut. Kebanyakannya terpedaya dengan tawaran gaji yang lumayan sehingga terjerat dalam perangkap. Mangsa sempat berkongsikan tragedi hitam sepanjang berada di sana. Lebih memeritkan, mereka dipaksa memakan makanan yang tidak halal seperti daging babi, tikus dan pelbagai lagi kegiatan buruk. Kalau macam perempuan dia ugut, kena rogol apa semua. Lepas tu ada sexual harassment, lepas tu ada ugut makan babi, tikus. Lepas tu dia punya makanan pun memang makanan non halal lah, tapi dia ada juga Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Kurungan Pindaan 2022 Kurungan Akta A1644 diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dalam menzahirkan usaha Malaysia menangani jenayah perdagangan orang dan penyeludupan migran lebih efektif. Sebagai orang awam, kita juga perlu sentiasa peka dan cakna dengan pelbagai tawaran pekerjaan dari luar atau sumber yang tidak sahih kerana takut memakan diri. Pemerdagangan orang bererti segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja dan perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud pemerdagangan orang. Terdapat 5 bentuk pemerdagangan orang. Yang pertama, eksploitasi seks. Biasanya mangsa dijanjikan pekerjaan yang lumayan dan dibawa masuk secara sah atau secara haram. Mangsa ditipu untuk dijadikan pelacur dan kebanyakan mangsa juga terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Yang kedua, buruh terikat. Mangsa diseludup secara haram atau paksa untuk melakukan kerja yang melampaui keupayaan mereka, dan kebiasaannya mangsa akan didera dan tidak dibayar gaji. Seterusnya, yang ketiga, pengabdian domestik secara paksa. Mangsa biasanya terdiri daripada wanita dan juga kanak-kanak. Wanita dan kanak-kanak itu akan dijadikan sebagai pembantu rumah ataupun dijadikan sebagai pengemis. Seterusnya, yang keempat, pemindahan organ. Mangsa kebanyakannya dari negara-negara miskin dan juga mundur. 10% daripada 70,000 buah pinggang adalah dari pasaran gelap di negara-negara miskin. Yang kelima, pemerdagangan bayi. Permintaan yang tinggi telah menyebabkan bayi dijual dengan harga antara 10,000 hingga 20,000.